Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Imam Ibnu Ajurum rahimahullah subhanahu wa ta'ala, وهي كان وأخواتها وإنا وأخواتها وظن وأخواتها. وهي هي mana? النواسخ kau surat 16 mana? Al-awamilu wahia dan bermula dia awamil tu betul lah. Al-awamilu dakhilah alal mubtada wal khabar, ataupun ringkasnya dia panggil an-nawasikhu lah. Amil-amil yang menasahkan mubtada dan khabar, yang menasahkan, yang memecahkan, yang mengcancelkan mengcancelkan hukum mubtada dan khabar. Apa dia? Kana wa akhawatuha wa akhawatu kana. Akhwat kana lain-lain kana laisa dan ila akhirih lah nanti. Wa inna wa akhawatuha, inna wa akhawatuha wa akhawatu inna, lakinna, ka'anna, ka'annama sampai habis. Wa dhanna wa akhawatuha, dan dhanna dan akhawatnya akhwat dhanna. Kemudian wahia dan bermula dia an-nawasikh ataupun al-awamilud dakhilatu fil mubtada'i wal khabari tu. Apa dia an-nawasikhu tu? Kana wa akhawatuha, kana ataf dan akhawat saudara-saudaranya, saudara-saudara kana. Jadi kana wa ma utifa alaihi tu jadi khabar hiya, bukan kana seorang je. Kana wa ma utifa alaihi, alaiha lah. Okey, wa ma utifa alaiha, dan benda yang diatafkan atasnya, iaitu kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha tu nisbah jadi khabar pada hiya lah. Cuma dari sudut i'rabnya wa akhawatu tu jadi ma'tuf kepada kana, inna ma'tuf kepada kana, akhawatu ma'tuf kepada kana, ataupun ma'tuf kepada inna lah. Akhawatuha tu ma'tuf kepada inna, sebab akhawat inna ke akhawat kana. Wa dhanna ataf pada kana, wa akhawatuha wa akhawatu dhanna ataf dhanna. Jadi kana wa ma utifa alaihi jadi khabar kepada hiya. Kana wa akhawatuha ialah kana dan akhawatnya akhawat kana. Nahwu ay wa mithalu kana wa akhawatuha, dan bermula misal kana dan akhawatnya akhwat kana, itu khabar. Nahwu ay nahwu qaulika, umpama kata engkau, kana Zaidun qa'iman, adalah Zaid itu seorang yang berdiri.
Jadi asalnya Zaidun qaimun, bermula Zaid itu seorang yang berdiri. Tiba-tiba mari amil nawasikh, amil nasakh, iaitu kana, dia menasahkan mubtada dan khabar, maka jadilah Zaidun itu isim kana dan qaiman tu khabar kana. Nama sama tapi hakikatnya berbeza. Dia bukan khabar yang qaimun, tapi khabar kana. Wa inna wa akhawatuha, dan inna wa akhawatuha, wa akhawatu inna tu pula nahwu ay wa mithalu inna wa akhawatuha, bermula misal inna dan akhawat inna itu khabar. Nahwu ay nahwu qaulika, umpama kata engkau, inna zaidan qaimun, sesungguhnya Zaid itu seorang yang berdiri. Zaidan isim inna, qaimun khabar inna. Jadi kana wa akhawatuha tu dia panggil yarfa'ul isma wa tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Inna wa akhawatuha terbalik, tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Tu. Wa dhanna wa akhawatuha, dan dhanna dan akhawatnya akhawat dhanna. Nahwu ay wa mithalu dhanna wa akhawatuha, bermula misal dhanna dan akhawatnya akhawat dhanna itu. Nahwu ay nahwu qaulika, umpama kata engkau, dhanantu zaidan qaiman, menyangka ia oleh aku akan Zaid akan seorang yang berdiri. Nanti akan datang detail lah. Dhanantu ni lagu mana boleh jadi dua maf'ul, dua apa nama, dua yang bermansub, dua yang mansub akan datang tu. Dia panggil tansibul mubtada wal khabar. Tansibul mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulani, atas bahawasa keduanya mubtada dan khabar pada asalnya jadi maf'ul. Asalnya Zaidun qaimun, bermula Zaid itu seorang yang berdiri. Masuk amil dhanantu, amil nawasikh dhanantu, maka Zaidun qaimun asal mubtada khabar dia dinasahkan jadi maf'ul pertama dan kedua bagi dhanantu. Tu fa'il Zaidan maf'ul pertama, qaiman maf'ul kedua. Tu. Fa amma kana wa akhawatuha, maka adapun kana dan akhawatnya akhawat kana, maka jawab amma syartiyah fa innaha. Ini dia panggil fa tadi tu, fa amma kana tu fa fasihah, untuk memfasihkan lagi apa yang diijmalkan, iaitu idza aradta ma'rifata kulli wahidin min kana wa akhawatiha wa inna wa akhawatiha wa dhanna wa akhawatiha tafsilan fa aqulu laka. Idza aradta, apabila berkehendak ia oleh engkau, ma'rifata kulli wahidin, mengetahui setiap satu, min daripada kana wa akhawatiha wa inna wa akhawatiha wa dhanna wa akhawatiha tafsilan, secara tafsil, fa aqulu laka, maka berkata ia oleh aku kepada engkau, amma kana, amma syartiyah, kana wa akhawatuha, adapun bermula kana dan akhawatnya kana itu, fa innaha, maka sesungguhnya kana wa akhawatuha tu, itu ha tu isim inna, khabar inna, tarfa'ul isma, merufu' ia kana wa akhawatuha akan isim maf'ulun bih bagi tarfa'u. Tu. Jadi jumlah innaha tarfa'ul isma tu ialah khabar kepada kana. Khabar kana lah, kana nisbah kepada qasak lafaz, bermula lafaz kana dan akhawatnya itu, maka sesungguhnya jawab tu jadi khabar. Inna ismuha wa khabaruha, jadi khabar. Kana tu mubtada dia, wa akhawatuha, akhawatu tu ma'tuf kepada kana, tu mudhafu ilaih. Tu amma syartiyah fa innaha, fa tu fa jawab bagi amma. Okay. Tarfa'ul isma, isim apa dia? Maka syarih pun tambah sikit. Isim allazi, yang mana sifat bagi isim yang mana kana, yang adalah ia allazi itu mubtada'an, dhamir mustatir ya, dhamir mustatir pada kana tu huwa, aid dia kepada allazi. Khabar kana mubtada'an, yang mana asalnya tu mubtada'.
Tu asal dia tu mubtada, tiba-tiba jadi isim kana. Dia tak ada dah namanya. Tak ada dah namanya mubtada, tak ada dah. Nama mubtada tu telah mansukh ataupun telah hilang. Nama mubtada tu telah tak ada. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa yusamma, jadi kana mubtada'an tu silah bagi alladhi, dhamir mustatikana, dhamir mustatikana huwa tu itu aid alladhi, tu silatul mausul dia panggil alladhi tu ismu mausul, maka mesti set dalam kepala otak siap mana silatul mausul, mana aid dia. Wa yusamma, dan dipernamakan dia kan mubtada'un, dhamir mustatih huwa kembali kepada aid mubtada'un, dipernamakan akan mubtada', dhamir mustatih huwa tu naib fa'il, dipernamakan akan mubtada' itu, ba'da dipernama ta'alluq ba'da, yusamma muta'allaq ba'da muta'alliq, yusamma amil ba'da ma'mul, ba'da dukhuliha selepas masuknya, kana wa akhwatuha. Tu dipernamakan apa selepas masuk tu? Maf'ulun bih bagi yusamma ismaha, akan isim nyo kana wa akhawatiha. Jadi isim kana lah. Jadi isim kana dan akhawat dia. Ikutlah, kalau kana isim kana saja, bukan kena kata akhawat sekali. Kalau apa nama? Kalau laisa isim laisa. Itu. Wa tansibul khabara, dan menasaklah iyo ataf kepada tarfa'u, ai fa innaha, maka sesungguhnya kana wa akhawatuha, tansibul khabara menasaklah iyo kana wa akhawatuha, maf'ulun bih akan al khabara, akan khabar, yang mana khabar itu wahwa. Tu khabar tu wahwa, hal keadaan bermula dia. Tu ataupun tak payah hal keadaan, titik tu titik wa huwa, dan bermula dia al-isti'nah suku. Waw tu al-isti'nah suku. Wa huwa, boleh kita buat al-isti'nafun nahwi kalau tidak ada soal yang muqaddar. Wa huwa, dan bermula dia al-khabaru tu, alladhi, ialah yang, dia panggil ialah yang, alladhi tu khabar dah. Tu okey. Wa huwa, dan bermula dia al-khabar itu, alladhi ay asy-syai'u alladhi, ialah sesuatu yang mana, kana adalah ia alladhi tu khabaran lil mubtada'i, jadi khabar bagi mubtada. Khabaran tu khabar kana dhamir mustatih huwa kembali kepada aid alladhi, jumlah kana khabaran itu dia panggil silah alladhi. Tu jadi khabar bagi mubtada, yang mana asal tu dia khabar mubtada, tapi dia jadi khabar kana wa akhawatuha. Wa yusamma, dan dipernamakan dia kan mana kan khabarul mubtada tu dipernamakan ta'alluq ba'da muta'alliq, yusamma muta'allaq, yusamma amil ba'da ma'mul, ba'da dukhuliha selepas masuknya, masuk olehnya idhafah masdar kepada fa'il, dakhala yadkhulu dakhlan wa dukhulan wa huwa dakhilun wa dhaka madkhulun. Idhafah masdar kepada fa'il, masuk oleh kana wa akhawatuha, maka dipernamakan maf'ulun bih akan khabaraha, akan khabarnya kana wa akhawatiha. Tu okey, titik. Ini nak menceritakan kana dan akhawat. Ini merofakkan isim, menasakkan khabar. Tu wahia, apa dia lah kana wa akhawatuha ni, al-istinaful bayani, jawabun amma yuqal, waw tu waw al-istinafil bayani, wahia, dan bermula dia, ai tafsir siap dah domir tu, ai kana wa akhawatuha lah, kana dan akhawatnya, akhawat kana tu ialah khabar kana, ialah lafaz kana, ialah lafaz kana. Lagu mana contoh kana masuk tu? Nahwu ai wa mithalu kana, bermula misal bagi kana tu, ataupun wa mithalu dukhuli kana, bermula contoh masuk kana itu,
Nahwu umpama ai nahwu qaulika umpama kata ni bukan qaulika ni qaulillah. Nahwu qaulillah ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wa kana Allahu ghafurar rahima dan adalah Allah Ta'ala itu Allahu isim kana dia merofakkan isim ghafuran itu khabar kana sebab dia menasakkan khabar. Asalnya Allahu ghafurun sonyo Allah itu bukan Allah itu ghafurun yang maha pengampun. Bermula Allah itu yang maha pengampun. Itu asal mubtada khabar. Masuk amin nawasikh kana dia menasahkan dia memansuhkan mubtada khabar dijadilah Allah tu isim kana, ghafuran tu khabar kana, rahiman khabar kedua kana. Sebab dia merofakkan menasakkan khabar asalnya Allahu ghafurun rahimun. Bermula Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Wa i'rabuhu waw al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Seolah-olah orang tanya ma i'rabuhu, apakah i'rabnya? Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya i'rab qaulihi ta'ala kana bermula lafaz kana itu fi'lun madin ialah fi'il yang madhi ia fi'il naqisun ataf bukan ataf sifat bagi kata fi'lun fi'il yang naqis. Ni dia panggil kana wa akhawatuha fi'il dia fi'il naqis. Kenapa dipanggil fi'il naqis? Kerana antara salah satunya dia tidak boleh tasrif. Dia tidak ada mutasarrifat. Dia tidak ada mutasarrifat. Lagi pula dia itu naqis sebab apa? Sebab dia tak berhajat kepada fa'il. Sebab apa naqis? Sebab fa'il asalnya berhajat pada fa'il. Tiba-tiba dia tak ada fa'il, tapi dipanggil fa'il. Tu dia panggil fa'il naqis lah, fa'il yang kurang. Sebab fa'il asalnya ada musnad ada musnad ilah dia iaitu fa'il. Tiba-tiba dia tak ada. Tu kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala dia tu fi'il madin yang naqis ia fi'il yarfa'ul isma. Tu yarfa'u tu khabar kedua bagi kana. Yarfa'ul isma marfu' ia kana akan maf'ulun bih, al isma akan isim ataf yarfa'u wa yansibu dan menasaklah ia kana akan maf'ulun bih al khabara akan khabar. Wa lafzul jalalati dan bermula lafaz jalalah lafaz agung mana? Allah. Lafzul jalalah khilaf ulama. Jumhur ulama kata lafaz jalalah ialah Allah. Lafaz yang paling agung lah. Lafaz yang paling agung lah. Lafaz yang paling agung ada yang kata ialah Allah. Imam Nawawi berpandangan lafaz yang paling agung nama Allah Ta'ala ialah Hayyu ya Qayyum. Hayyu al-hayyu al-qayyum. Kita pun sebut ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu wa bi itu kita doa. Ismuha khabar bagi lafzu ialah isimnya kana. Marfu'un khabar kedua lafzu lagi pula dirapakkan dia kan lafzul jalalah biha dengan dia dengan kana. Ba tu ba sababiyah lah dengan sebab kana boleh juga. Tu wa ala titik wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rapaknya lafzul jalalati ialah khabar bagi alamatu ad-dhammatu ialah dhammah sifat ad-dhammatu yakni az-zahiratu yang zahir ia dhammah tu zahir tak zahir. Mana tahu zahir? Sebab disebut Allahu bukannya Allah ke ada boleh sebut. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa ghafuran dan bermula lafaz ghafuran itu ghafuran tu mubtada. Mubtada sebab apa baca ghafuran? Kerana harakat hikayat. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil hikayati. Itu
Kemudian kata musannif rahimahullah, dan bermula lafaz ghafuran itu khobaruha, ialah khobarnya kana. Lagi pula khobar lagi mansubun, dinasakkan dia kan ghafuran itu biha ai bisa babi kana, dengan sebab kana. Batu sababiyah. Wa alamatu, ba ta'aluk pada mansubun lah. Wa alamatu nasbihi, dan bermula alamat nasabnya, nasab ghafuran itu khabar al-fathatu, ialah fathah. Sifat al-fathatu yakni al-zahiratu, yang zahir ia fathah. Titik. Panjang sikit. Mansubun, betul tu, mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa rahiman, dan pada rahiman itu pula bermula lafaz rahiman. Ni pun sama hal kat hikayat, dia tu mubtada dhammah muqaddarah. Khabarun, khabar bagi rahiman, dia itu khabar. Khabarun ba'da khabarin, ay khabarun kainun ba'da khabarin. Ba'da ta'aluk suatu mahdhuf sifat bagi khabarun, sebab khabarun bukan isi wasah, nak ta'aluk mana? Tu khabarun ay khabarun kainun ba'da khabarin. Khabar yang adalah ia khabar itu selepas daripada khabar. Mana yang khabar yang ba'da khabar ini? Khabarun yang pertama ialah rahiman. Ba'da khabarin, ba'da khabarin, khabarin mana? Khabarin yang kedua kena kepada ghafuran. Tu. Lagi pula khabar kedua bagi rahiman mansubun, dinasakkan dia kan rahiman. Nasak bil fathati, ba ta'aluk mansub, ba ta'aluk mansub. Mansubun itu muta'allaq, ba muta'alliq. Mansubun amil, ba ma'mul. Dinasakkan dengan fathah sifat al-zahirati, yang zahir ia fathah. Titik. Wasumiyat, dan dipernamakan akan hadhil af'alu, hadhihi naib fa'il, al-af'alu boleh i'rab tiga atas kaedah selepas isim isyarah ada alif lam, boleh i'rab sifat atau bayan ataupun badal. Wa hadhil af'alu, dipernamakan akan ini fi'il ni. Ni fi'il mana? Kana, yakni al-af'alu, yakni kana wa akhawatuha. Dipernamakan maf'ulun bih naqisatan, okey, naqisatan, naqis. Kenapa dinamakan naqis? Li'annaha illa, bagi kata kenapa dipernamakan naqis. Illa bagi sumiyat, li'annaha, kerana bahawasanya al-af'ala itu la taktafi. La taktafi, jumlah tu jadi khabar li'anna, ha tu isim li'anna. Kerana bahawasanya al-af'ala itu la taktafi, tidak memadai ia mana? Dhamir mustatih, ia kembali kepada al-af'alu, tidak memadai oleh segala fi'il tadi. Bil marfu'i taktafi, ta'aluk bah, tidak cukup, tidak memadai bil marfu'i, ay bil ismil marfu'i, dengan isim marfu'. Tu okey, dia tidak memadai isim marfu'. Mana isim marfu'? Iaitu fa'il lah. Tu asalnya kalau fi'lun tamun ialah dia memadai. Ada fa'il sudah, tak perlu ada benda mansub, tak perlu. Tapi boleh tak kana tu boleh jadi fi'lun tam? Boleh lah. Bila kana menjadi fi'l tam, kana wa akhawatuha menjadi fi'lun tam, fi'lun tamun, fi'il yang tam, maka dia dengan makna wujida. Contoh, kana Allahu, adanya Allah tu azalan. Contoh, kana Allahu azalan, ay kana Allahu fil azali. Azalan tu ialah mansub binaz'il khafid, taqdiruhu fil azali. Kana Allahu tu fa'il, bukannya isim kana, sebab kana itu dengan makna wujida, ada Allah. Tu kana tam, dia panggil fi'il tam. Jadi fi'il tam kana wa akhawatuha dengan makna wujida. Tu sebab apa dia ni nama naqisah? Kerana tak memadai dengan marfu', yakni dengan isim marfu', iaitu fa'il. Bal, bahkan ni idrab intiqali, bukan idrab ibtali. Bal ni bal lil idrab. Sebut makhraj betul tu. Dad alif lam hamzah bawah, dad ra alif ba, lil idrab. Ya, ada satu lagi, bal apa ni, bal lil idrab. Idrab ni ada dua,
intiqaliyun wa ibtaliyun. Intiqali nak pindah, nak angkat lagi. Kalau ibtali dia membatalkan benda yang sebelum bal. Ni bukan membatalkan benda sebelum bal. Dia nak intiqa, nak pindah. Bahkan la yatimmu ma'naha, tidak sempurna ia oleh fa'il maknaha, makna al-af'ali, oleh maknanya af'al. Segala fi'il tadi makna jadi fa'il bagi yatim. Wa huwa mudhaf, hatu mudhafu ilaih, illa melainkan, illa yakni yatimmu ma'naha, yakni sempurna oleh maknanya kana itu bil mansubi ay bil ismil mansubi, dengan isim yang mansub, iaitu apa? Khabar kana wa akhawatiha. Tu itu kana titik. Kemudian lepas pada ni dia tak sebut dah. Kiyah je lah. Wa amsa, dan amsa berpetang-petang ia. Nahu ay wa mithalu amsa, wa mithalu dukhuli amsa, bermula misal masuk amsa. Nahu ay nahu qaulika, umpama kata engkau, amsa Zaidun ghaniyan, telah berpetang ia oleh Zaid itu, telah berpetang Zaid itu dalam keadaan kaya. Tu dalam petang tu Zaid tu kaya. Okay. Ghaniyan tu khabar amsa, Zaidun isim amsa. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya, i'rab qaulihi, qaulika itulah. Amsa bermula lafaz amsa itu fi'lun, fi'il, madin, sifat fi'lun, naqisun, sifat fi'lun lagi pula naqis. Yarfa'ul isma, ya meropoklah ia amsa akan maf'ul bih al-isma akan isim. Ataf yarfa'u wa yansibu, dan menasaklah ia amsa dhamir mustatir huwa, kembali kepada amsa, menasakkan akan maf'ul bih al-khabara, akan khabar. Jumlah bagi kata amsa, jumlah mubtada khabar amsa ila akhirih itu jadi khabar. I'rabu hu, pada i'rabu itu mudhafun ilaih. Wa Zaidun, dan bermula lafaz Zaidun itu pula khabar. Ismuha ialah isimnya amsa, marfu'un, khabar kedua lagi pula dirapokkan dia kan Zaidun, bidhammati, dengan dhammah. Al-zahirati, sifat al-dhammati yang zahir ia dhammah, titik. Senang tu ismuha, senang tu. Ismuha ay ismu amsa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa ghaniyan, dan bermula lafaz ghaniyan itu khabaruha, khabar ialah khabarnya amsa, khabar kedua, mansubun, dinasabkan dia kan ghaniyan, ta'alluq ba bil fathati, dengan fathah, ta'alluq pada mansub. Al-zahirati, khabar sifat bagi al-fathati yang zahir ia fathah, titik. Tu berpetang-petang. Wa asbaha, berpagi-pagi pula. Nahu ay wa mithalu asbaha, bermula mithal bagi asbaha itu, ataupun wa mithalu dukhuli asbaha, bermula mithal masuk asbaha. Nahu ay nahu qaulika, umpama kata engkau, asbahal bardu syadidan, asbahal bardu syadidan, berpagi-pagi sejuk itu, syadidan, bersangatan ia sejuk tu. Itu. Tu okay? Nak kata pagi-pagi ni sejuk. Wa i'rabuhu, yakni ma i'rabuhu al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya, i'rab qaulika itu, asbaha, bermula lafaz asbaha itu khabar fi'lun ialah fi'il, sifat madin yang madhi ia fi'il, naqisun yang menaqis ia fi'il. Tu sifat berlaku pada fi'il tu pertama. Khabar kedua yarfa'ul isma, lagi pula asbaha itu merafa'lah ia asbaha akan maf'ulun bih isim, merafa'kan akan isim. Wa yansibu itu menunjukkan bahawasanya asbaha itu muzakkar,
Yansibu lagi pula menasaklah ia asbaha itu akan maf'ulun bih al-khabar akan khabar. Wal bardu dan bermula al-bardu pula itu khabar ismuha ialah isim nyonya asbaha. Khabar kedua marfu'un lagi pula diropokkan dia kan al-bardu bidhammati ta'alluq ba kepada marfu' bidhammati dengan dhammah. Dhammah mana sifat al-zahirati yang zahirlah ia dhammah tu titik. Wa syadidan bermula lafaz syadidan itu pula khabaruha khabar syadidan ialah khabar nyonya asbaha. Pula dah tu tadi yarfa'u asbaha seolah-olah nampak macam muzakkar. Sini khabaruha khabaru asbaha tu muannah pula. Tu nak boleh dua-dua ni kan ada nuskah lain. Nuskah lain bagi tahu ya benda-benda ni kena rujuk orang Arab lah. Itu tak nak tahu kan. Kadang-kadang benda-benda ni muannah ke muzakkar. Kadang-kadang benda tu tak boleh nak ditentukan melainkan orang Arab tentu. Kadang-kadang alamat tu jelas, oh ni muzakkar ni muannah. Kadang-kadang dia tak jelas. Kena tunggu orang Arab kata apa. Tu. Mansubun lagi pula dinasakkan dia khabar kedua bagi syadidan, lagi pula dinasakkan dia akan syadidan ta'alluq ba bil fathati dengan fathah sifat bagi al fathati al-zahirati yang zahirlah ia fathah tu. Titik. Tu berpagi-pagi. Asbaha berpagi-pagi lah. Wa adha ni waktu duha pula. Wa adha berpagi-pagi juga tapi waktu duha. Nahwu ay wa mithalu adha bermula mithal bagi adha itu kainun mithalu dukhuli adha bermula mithal masuk adha itu. Nahwu ay nahwu qaulika umpama kata engkau adha bermula lafaz adha kan adha al-faqihu wari'an. Berpagi-pagi waktu duha itu orang faqih menjadi wara', menjadi seorang yang wara'. Dia waktu duha je pakai tu wara'. Bila dia sembahyang duha contohlah. Okey. Wa i'rabuhu tu ma i'rabuhu wa al-istinaful bayani jawabun amma yuqal dia bagi. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya i'rab qaulika tu lah. Ai nahwu adha al-faqih tu. Adha bermula lafaz adha itu khabar fi'lun ialah fi'il sifat madin sifat bagi fi'lun yang madhi ia fi'il naqisun sifat yang kedua bagi fi'lun yang naqis ia fi'il. Khabar kedua yarfa'ul isma yang merafa'la ia adha itu akan maf'ulun bih al-isma akan isim ataf yarfa'u wa yansibul khabara lagi pula dan menasaklah ia adha akan al-khabara akan khabar. Titik. Tu jumlah tu jadi khabar kepada i'rabu. Tu wal faqihu dan bermula faqih itu pula bermula lafaz faqihu itu khabar ismuha ismu adha isim adha marfu'un khabar kedua lagi pula diropokkan dia kan al faqihu ta'alluq ba bid dhammati dengan dhammah sifat al-zahirati yang zahirlah ia dhammah. Wari'an dan bermula lafaz wari'an wara' seorang yang wara' itu khabaruha ialah khabarnya adha. Mansubun lagi pula dinasakkan dia mana dia wari'an lah. Khabar kedua bagi wari'an bil fathati dengan fathah sifat al-zahirati yang zahirlah ia fathah dhamir mustatir zahirah kembali kepada fathah. Habis tu untuk adha. Wa dhalla dan tengah hari. Tengah hari pula ni. Nahwu ay wa mithalu dukhuli dhalla nahwu qaulika. Wa mithalu dan bermula mithal dukhuli dhalla masuk dhalla itu. Nahwu ay nahwu qaulihi ta'ala ialah umpama kata firman Allah kata seseorang qaulika lah dhalla zaidun shaiman tengah hari adalah tengah hari itu adalah Zaid pada tengah hari itu shaiman menjadi seorang yang berpuasa. Niat lambat contohnya dia tak niat sebelum zuhur dia pun niat dhalla zaidun shaiman jadilah pada tengah hari jadilah Zaid pada tengah hari itu shaiman seorang yang berpuasa.
Wa i'rabuhu ata wa i'ra alif al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya i'rab qaulika tu dhalla bermula lafaz dhalla itu khabar fi'lun ialah fi'il sifat madin yang madhi ia fi'il sifat kedua naqisun lagi pula naqis ia fi'il lagi khabar kedua fa yarfa'u isma yang merofoklah ia dhalla itu akan maf'ulun bih al-isma akan isim wa yansibu dan menasaklah ia dhalla itu akan al-khabara akan khabar wa zaidun dan bermula zaid itu bermula lafaz zaid itu pula khabar ismuha ismu dhalla ialah isimnya isim dhalla lagi pula khabar lagi yang kedua marfu'un diropokkan dia kan zaidun ta'alluq babid dhammati dengan dhammah sifat al-zahirati yang zahirlah ia dhammah titik wasaiman dan bermula lafaz saiman tu ialah khabaruha khabaru dhalla khabar kedua mansubun lagi pula dinasakkan dia kan saiman bil fathati dengan fathah sifat al-zahirati yang zahirlah ia fathah tu tu Kemudian kata musannif rahimahullahu taala wabata. Tu wabata ni tak silap malam dah. Wabata ni tak silap malam. Nahwu ay wa mithalu dukhuli bata bermula misal contoh masuk bata ialah nahwu ay nahwu qaulika umpama kata engkau bata zaidun sahiran. Sahiran tak ingat mana apa. Sahiran. Tolong orang cari seorang. Sahiran tu apa makna dia? Apa makna sahiran tak tahu. Bata telah bermalamlah Zaid itu sahiran sebagai seorang yang sahiran. Tak silapnya bersahu. Tak silap lah. Sahiran ni bersahu. Sahu apa benda? Sahur dengan ha. Ni ha. Nak cari seorang. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya i'rab qaulika bata zaidun sahiran itu bata bermula lafaz bata itu khabar fi'lun ialah fi'il sifat madin yang madhi ia fi'il tu naqisun lagi pula khabar sifat fi'il yang kedua yang naqis ia fi'il yarfa'u khabar kedua bagi bata yarfa'u isma yang meropoklah ia bata itu al-isma akan isim maf'ulun bih wa yansibul khabara ataf yarfa'u dan menasaklah ia bata itu akan maf'ulun bih al-khabara akan khabar wa zaidun dan bermula lafaz zaidun itu khabar ismuha ialah isimnya bata marfu'un lagi pula khabar yang kedua diropokkan dia kan zaidun ta'alluq babid dhammati dengan dhammah sifat al-zahirati yang zahirlah ia dhammah tu titik wasahiran dan bermula lafaz sahiran itu khabaruha ialah khabarnya bata mansubun khabar kedua bagi sahiran lagi pula dinasakkan dia berjaga malam. Berjaga malam lah. Berjaga-jaga tu lain macam tu. Berjaga-jaga tu lain macam. Sebab apa? Sebab berjaga-jaga ni umum sangat. Sahiran ni berjaga malam lah. Sebab bata memang malam pun. Mana tahu malam bata ambil pada mabitun. Mabit di Mina. Mabit di Mina ni apa? Bermalam di Mina lah. Asal baitun ni tempat bermalam. Kita rumah belaka. Orang Arab darun lain, baitun lain. Baitun lain, hijrun lain, ghurfah lain. Kita rumah, tak rumah, bilik. Semua tu ya. Jadi baitun asalnya tempat bermalam. Dia panggil mabitun tempat bermalam. Baitun rumah tu lah. Rumah tu asalnya tempat malam tu lah. Kita tidur situ. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Mana tadi? Wasara habis tu zahirah habis titik. Wasara dan sara ni jadi. Sebab tu ada namanya sayrurah. Ba li sayrurah. Ba sayrurah. Apa ba sayrurah? Ba dengan makna menjadi.
Nahu ay wa mithalu sara, bermula misal sara, ataupun wa mithalu dukhuli sara, bermula misal bagi masuknya sara itu. Bermula misal bagi masuk sara itu ialah apa? Sara si'ru rakhisan, sara jadilah harga itu rakhisan murah, ia harga murah, rakhisan. Wa i'rabuhu ma waw al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya, i'rab qaulika tu sara, bermula lafaz sara itu khabar, fi'lun ialah fi'il, sifat madin yang madhi ia fi'il, naqisun lagi pula sifat yang kedua bagi fi'il, yang naqis ia fi'il. Khabar kedua bagi fi'il yarfa'ul isma, lagi pula meropoklah khabar kedua bagi fi'il, khabar kedua bagi sara, lagi pula meropoklah ia sara itu akan maf'ul bih al-isma, akan isim. Wa yansibu ataf pada yarfa'u, wa yansibul khabara, lagi pula menasaklah ia sara akan al-khabara, akan khabar. Menasakkan khabar lah dia panggil. Menasakkan apa? Menasakkan khabar. Tu menasakkan khabar. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, as-si'ru, bermula lafaz as-si'ru tu pula, bermula lafaz as-si'ru itu pula khabar, ismuha ialah isimnya, isim sara, marfu'un khabar kedua, lagi pula dirapakkan dia kan as-si'ru itu, ta'alluq ba bil dhammati, dengan dhammah, sifat al-zahirati, ya zahir ya dhammah. Wa rakhisan, dan bermula lafaz rakhisan itu khabar, khabaruha ialah khabarnya sara, khabar mansubun, khabar kedua dinasakkan dia kan rakhisan, ta'alluq ba dengan mansub, mansub amil ba ma'mun, mansub muta'allaq ba muta'alliq, mansubun dinasak bil fathati, dengan fathah, sifat al-zahirati yang zahir ia fathah. Titik. Walaisa, dan bermula, dan laisa ataf, bukan bermula, ataf kepada kana lah. Nahwu ay wa mithalu dukhuli laisa, bermula misal dukhul pada laisa tu, masuk laisa tu, ay nahwu qawlihi ta'laqa, nahwu qawlika, umpama kata engkau, laisa zaidun qaiman, bukanlah zaid itu seorang yang berdiri. Apa i'rabnya? Al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya, i'rab qaulika itu laisa, bermula lafaz laisa khabar, fi'lun ialah fi'il, sifat madin yang madhi ia fi'il, sifat kedua naqisun, lagi pula yang kurang ia fi'il, naqis. Khabar kedua bagi laisa, laisa tu pula yarfa'u, meropaklah ia laisa, maf'ulun bih akan alisma, ataf yarfa'u wa yansibu, dan menasaklah ia laisa akan maf'ulun bih al-khabara, akan khabar. Tu. Jadi jumlah tu jadi khabar i'rabu. Tu. Wa zaidun, zaidun, bermula lafaz zaidun tu pula, sepatutnya ada waw lah. La'alla as-shawab ada waw. Wa zaidun, dan bermula lafaz zaidun itu khabar, ismuha ialah isimnya laisa, marfu'un khabar kedua, lagi pula dirapakkan dia kan zaidun, bid dhammati, dengan dhammah, sifat al-zahirati yang zahirlah ia dhammah. Wa qa'iman, dan bermula lafaz qa'iman itu khabar, khabaruha ialah khabarnya laisa, khabar kedua mansubun, lagi pula dinasakkan dia kan khabar, bil fathati, ta'alluq ba kepada mansub dengan fathah, sifat al-zahirati yang zahirlah ia fathah. Titik. Tu untuk laisa dengan makna bukan. Jadi laisa tidak ada tasrif fi'il mudhari', dia ada fi'il madhi sahaja. Laisa laisat, laisu laisa, laisa laisu laisat. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, mana dia? Wa ma zala ataf kana, dan ma zala pula. Zala ni hilang, ma ni nafi, tidak hilang, yakni senantiasa. Ma ni ma nafiyah, kerana masuk pada zala fi'il madhi, ma masuk pada fi'il madhi, makna nafi.
azala hilang, ma tidak hilang, yakni selama-lama, bukan selama-lama, berterusan, senantiasa. Senantiasa. Nahwu ay wa mithalu. Tu Nahwu wa mithalu dukhuli ma zala, bermula misal masuk ma zala itu ialah nahwu ay nahwu qaulika, umpama kata engkau ma zala zaidun aliman, senantiasalah tidak hilanglah Zaid itu seorang yang alim, yakni senantiasalah Zaid itu alim. Kemudian apa i'rabnya? Ma i'rabuhu al-istinaful bayani jawabun amma yuqal, wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya i'rab qaulika ma zala zaidun aliman ialah ma bermula lafaz ma itu khabar nafiyatun ay mansubatun ila nafi, kerana ya itu ya nisbah, maka kena takdir mustaq muawwal isim maf'ul, iaitu mansubatun ila nafi, yang dinisbahkan ya kan ma itu kepada nafi. Wazala, dan bermula lafaz zala itu khabar fi'lun ialah fi'il, sifat madin yang madhi ia fi'il, naqisun sifat kedua lagi pula naqis ia fi'il, khabar kedua yarfa'u, khabar kedua bagi zala lagi pula yarfa'u, yang merofa'lah ia zala itu akan maf'ulun bih alisma, ataf yarfa'u wa yansibu, dan menasaklah ia zala itu akan maf'ulun bih al khabaru, akan khabar. Wa zaidun, dan bermula lafaz zaidun itu khabar ismuha, ismu zala ialah isimnya isim zala. Khabar kedua marfu'un, lagi pula dirofa'kan dia kan zaidun, ta'alluq ba bil dhammati, dengan dhammah sifat al-zahirati, yang zahirlah ia dhammah. Senang tu. Asalnya ismuha ismu mazala marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Itu dipotong ringkas tu. Wa aliman, dan bermula lafaz aliman itu khabaruha ialah khabarnya zala. Mansubun, lagi pula khabar kedua yang dinasakkan dia kan aliman, ta'alluq ba bil fathati, dengan fathah sifat bagi al fathati al-zahirati, yang zahirlah ia fathah. Hari ini semua ialah akhawat kana, iaitu yarfa'ul isma, tarfa'ul isma, merofakkan akan isim, wa tansibul khabara, dan menasakkan akan khabar. Mudah je. Jadi syarat khabar kana wa akhawatuha, khabar inna wa akhawatuha, ia sama sahaja seperti mana syarat-syarat dalam khabar biasa. Mana nak tahu kaedah-kaedah dia, kena tahu kaedah-kaedah dalam khabar biasa, yang kita sudah terang panjang lebar kaedah-kaedahnya dalam matan jurumiyah dulu. Siapa ikut retilah, kalau tak reti lagi makna dia kena ulang lagi. Dia tak praktik lagi tu. Dia mengaji dia tak praktik saja. Kalau mengaji nahwu dia tak praktik sia-sia. Dia kena sehari baca kitab. Tak baca kitab, tak sentuh kitab langsung, baca nahwu memang tak dapat lah. Ngajilah sampai Syarah Ibn Aqil pun tak dapat macam tu. Dia tak nampak tu, hidup buta. Seperti mana susah nak mencari jodoh, seperti itulah susah untuk kita nak boleh nahwu sarah. Sebab nahwu sarah mak bapak, ibu ayah, suami isteri untuk memberanakkan anak yang banyak. Seperti mana seorang laki-laki susah nak cari jodoh orang perempuan, seperti mana kita nak mendapat jodoh sarah, nak mendapat jodoh nahwu melekat dalam kepala otak, payah. Itu jugalah payah sini. Payah nak cari jodoh, payah. Cerewet banyak. Kadang dapat dah, pi kat mak tua tolak pula, tua tolak pula. Ada dah pi dah, dapat tua pula, cara nak buat walimah payah pula, batal pula. Payah. Tapi bila dapat, senang. Dia dapat lekat nahwu sarah, iaitu isteri dan suami, ibu dan bapa, maka keluarlah anak-anaknya. Dia panggil nahwu sarah ialah kunci futuhat segala ilmu. Tak ada ni, tak ada lah. Sia-sia belajar jadi orang awam lah. Tak ada nahwu sarah, tak cakap nahwu sarah ni, orang awam lah. Mengajilah kitab majmu' ke, kitab minhaj ke, nampak kemah.
Tiba-tiba mari nahu solat tak tahu orang awam. Orang awam ngaji minhaj, orang awam ngaji majmu'. Orang bukan penuntut ilmu lah. Dia tak boleh. Macam kalau tengok bin nawasikhi. An-nawasikhi itu isim majrur. Dari sudut saraf an-nawasikhi itu jamak taksir dia panggil. Jamak taksir lafaz mufrad dia nasikhun. Nasikhun tasrih dia nasikhun, nasikhuni, nasikhuna. Kalau muannas nasikhatun, nasikhatani, nasikhatun. Jamak taksir dia nawasikh. Nawasikh ni boleh muannas kerana kullu jam'in muannathun. Dia boleh huraikan gitu. Tu bin nawasikhi. Kemudian wahia, waw ni waw apa? Waw ni al-istinaf. Al-istinaf ni tubik dua. Al-istinafun nahwi, al-istinaful al-bayani. Hiya ni apa? Hiya ini adalah dhamirun munfasilun barizun, bukan mustatirun tapi barizun kerana jelas, munfasil pula. Dia sah nak jadi mubtada, dia sah nak jadi khabar, dia sah nak ada selepas illa, sama ada dalam kalam nathar ataupun kalam syair. Hiya ni pula antara dhamir yang 14. Hiya ni yang keempat daripada 14. Selepas huwa hiya hum hiya. Huwa huma hum hiya. Hiya yang keempat daripada 14. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu 14. Hiya di sini pula mubtadaun marfu'un wa alamat mubtada bukan mubtada, dhamirun munfasilun barizun mabniyun. Dia mabni, dia bukannya mu'rab. Kerana apa? Kerana selama-lamanya masuk pilah amil jar ke, amil nasib ke, amil merafi' ke, dia akan hiya lah. Dia tidak ada hiyu hiya, tak ada. Maka dia dipanggil mabni. Mabni alal apa? Mabni alal fathi. Sebab apa fathi? Sebab belakang dia fathah. Lepas tu mahal dia mana? Fi mahalli raf'in. Pada mahal rafa'. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam mahal mubtada'un. Mubtada' tu ialah amil dia apa? Amil dia ibtida'. Amil dia ialah amil ibtida'. Itu pandangan mu'tamad. Pandangan yang kedua kata amil dia ialah khabar. Pandangan yang mengatakan ibtida' itu amil maknawi. Pandangan yang mengatakan khabar itu amil lafzi. Gitu. Baru hiya. Baru baca bin nawasikhi wahia. Belum sampai habis. Dia kena hurai semua tu sampai habis. Dia boleh baca. Dia boleh cara lagu tu. Kan main baca lah. Wahia. Aku rasa wahia dah. Aku rasa tak jadi aku rasa. Rasa apa? Aku rasa coklat lah. Dah aku rasa susu. Dah aku rasa air kencing. Sedap. Habis wa man fakka wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sambung pula pada esok petang insya-Allah ta'ala. Esok petang. Lagi sekali lah kita kata siapa yang khatam ni nanti sebelum 30 hari bulan 11 boleh khatam lah. Boleh khatam. Nanti kat sana tu kita buat majlis khatam tu. Sila PM. Kita nak bagi kitab. Kalau lambat tak ada lah. Kat sana lah. Kat sana. Siapa nak boleh khatam tu PM nak mari rumah lah. Yang boleh mari rumah lah. Yang tak boleh mari rumah tu selamat lah. Tu PM nama macam biasa lah nak sanad. Apa dia? Sanad mukhtasar jiddan. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sambung esok pagi Kailani insya-Allah ta'ala.